Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسألوا عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، عن جسده فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه فيما فعل به. هذا حديث حسن صحيح rawahu Imam Tirmizi, yang bermaksud tidak akan berganjak dua kaki manusia pada hari kiamat, yakni tidak ke syurga dan tidak ke neraka, sehingga mereka selesai disiasat oleh Allah 4 perkara. Pertama, akan ditanya tentang umur-umur mereka, ke mana mereka habiskan. Kedua, akan ditanya tentang tubuh badan mereka, ke mana mereka pergunakan. Ketiga, akan ditanya tentang harta-harta mereka, bagaimana cara mereka dapatkan harta dan ke mana mereka gunakan harta. Yang terakhir, akan ditanya tentang ilmu-ilmu yang mereka pelajari, apakah yang sudah mereka lakukan dengan ilmu tersebut, yakni amal ataupun tidak. Kita nak setting lagi laptop ni. Baik. Bismillah. Dah keluar. Ya, tu dia. Baik, tuan-tuan imam, datuk pengerusi, saf kepimpinan masjid, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, haji-hajah, muslim-muslimat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita tak sempat lagi tu untuk sambung pada Sabtu minggu lepas kerana saya ada kematian bonda di Kelantan dan saya bergegas balik. Mohon disedekahkan surat Al-Fatihah, dihadiahkan surat Al-Fatihah kepada bonda saya untuk pagi ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-tuan, insya-Allah tajuk kita pagi ni dalam bab harta, iaitu bab pelaburan. Cuma saya nak tarik perhatian tuan-tuan tentang pada takbir yang keempat ketika mana kita solat jenazah. Apa kita baca? Ustaz, naik ni ke bawah sikit pasal dia gemuk. Gemuk. Ke bawah sikit. Gemuk sikit. Saya memang suka gemuk. Ya, tengok ugi aku tak dengar. Oh, okey. Dan takbir yang keempat kita baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu atau ajraha atau ajrahum wala tahrimna ba'dahu atau ba'daha atau ba'dahum
Allahumma la tahrimna wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jadi doa ni sebenarnya daripada ma'thur daripada Nabi SAW. Kita takbir yang keempat tu kita baca yang bermaksud Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, selepas kematian dia ni, jangan engkau halang semua pahala kebaikannya sampai kepada dia. Tu kita solat tu, kita doa tu. Kalau mak kita, kalau ayah kita, kalau suami kita, kalau isteri kita, kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu atau ajraha. Kalau perempuan ajraha. Ya Allah, jangan engkau halang segala kebaikan yang telah dia lakukan semasa hidup ini sampai kepada dia. Kuat doa tu. Lepas tu yang kedua, wala taftimna ba'dahu ataupun ba'daha kalau perempuan. Ya Allah, selepas kematian dia ni, jangan sesekali engkau biarkan fitnah terhadap dirinya dan terhadap keluarganya berlaku. Macam-macam fitnah lah. Orang mula bercakap pasal jenazah, orang mula mengumpat pasal jenazah, orang mula berkata tentang benda-benda yang tak benar, yang aib tentang jenazah. Dan anak beranak mudahlah berebut harta, bergaduh sama sendiri, tak cakap sama adik-beradik. Jadi kita doa yang kedua tu, wala taftimna ba'dahu. Ya Allah, setelah kematian dia ini, si mati ni, jangan sesekali fitnah, musibah, bala berlaku kepada dia dan berlaku pada keluarga dia. Aduh. Memanglah selepas kematian macam-macam lah keluar. Tapi pada takbir yang keempat tu memang kita baca waghfir lana wa lahu, dan ampunkanlah kami dan ampunkanlah dia. Sebab tu kita ziarah orang mati ni, perbanyakkan doa keampunan tu aja, bukan duk sembang-sembang kat bawah, dekat bawah rumah, dekat tepi rumah, dekat dalam rumah sembang, tanya patut. Sebenarnya Nabi suruh datang je ziarah, perbanyakkan doa keampunan untuk si mati. Allahumma ighfir lahu kalau lelaki, Allahumma ighfir laha kalau perempuan. Itu aja kita baca, datang Allahumma ighfir lahu. Ulanglah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha. Kalau ramai-ramai, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum. Jadi kadang-kadang kita datang macam itulah nak sembang, macam nak merokok, macam nak bercakap benda-benda yang sepatutnya ziarah tu, kata Nabi, perbanyakkan kita mohon keampunan kepada si mati. Baik tuan-tuan, kita sedikit apa yang berlaku kepada kita, mudah-mudahan dapat panduan. Baik, hari ini tajuk tentang labur jangan lebur. Baik, ini kita tengok bagaimana yang berlaku pada hari ini. Kereta-kereta akhbar 1.7 juta rakyat Malaysia ditipu dengan skim pelaburan. Ini data lama ni, sehingga dah mencecah 2.5 juta kot sekarang. Dan sudah lesap hampir, tak lompat. Dalam kes ni saya ingat dalam 4 bilion duit sudah pun lesap kerana ditipu skim pelaburan. Memang lebur sungguhlah. Ini data yang kita ada dalam PDRM, list syarikat-syarikat yang menipu dalam skim pelaburan. Banyak ni tentang ramai kena ni Islamic Hotel, Mecca Fund. Yang ni ramai orang 150,000 data yang ada yang terjerat dengan skim ni, dan kerugian mencecah 450 juta. Ini data yang kita ada, bagaimana benar bila pelaburan tu tidak kena cara, tidak kena kaedahnya. Bukan saja akhirat yang kita takut, dunia pun Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Dan tuan-tuan bayangkanlah, dia menipu orang seramai 150,000 orang. Ini kadang-kadang kita duk fikir, orang yang menipu, yang memulakan skim pelaburan, para menipu ni, kalau dia Muslim lah, banyak mana dia nak bawa pahala semayang, banyak mana dia nak bawa pahala zikir, banyak mana dia bawa pahala haji, pahala umrah, pahala baca Quran. Sebab harta tipu tidak akan diangkat dosanya. Ini kita belum bincang lagi, penyucian harta haram. Salah satu harta haram, harta tipu. Harta tipu tidak akan diangkat dosanya dengan istighfar. Istighfarlah berbakul-bakul pun tidak akan diangkat dosa harta tipu, harta haram, harta tipu dengan istighfar. Tidak akan diangkat.
Bayangkanlah dia dah menipu 150,000 orang. Dan kaedah bagaimana cara nak taubat harta haram, harta tipu khususnya adalah wajib dipulangkan harta itu kepada pemilik asal. Tuan-tuan bayanglah nak cari ni 150,000 orang nak cari, nak pulang semula. Di dunia pun memang tak jumpa dah. Nak cari di akhirat. Sebab tu kita nak tanam dalam minda jemaah-jemaah kita, masyarakat kita, jangan duk main-main dengan tipu. Dan Nabi sebut, man ghasyana falaysa minna. Al-makhru wal khida'u finnar. Barang siapa menipu, kata Nabi, mereka bukan di kalangan umatku, bukan di kalangan golonganku. Nabi pun tak mengaku umat dah. Nak dapat syafaat Nabi di padang mahsyar lagi susah. Al-makhru wal khida'u finnar. Yang menipu, yang berdusta, yang berbohong, habis duduk dalam neraka jahanam. Tapi hari ini kita tengok orang biasa je menipu. Orang biasa je berdusta. Orang biasa je kelentong. Main-main. Kalau melibatkan harta, lagi dahsyatlah. Saya bila tengok kereta akhbar ni, saya tu terfikir, ya Allah, macam manalah dia nak taubat ni. Di dunia kena tangkap, masuk penjara dah. Itu dunia. Di akhirat dia dengan manusia tu nak cari 150,000 orang ni. Itu kalau dia tak boleh selesai di dunia, tak jumpa nak pulangkan harta ni sebab dia tipu duit orang, mencecah 450 juta, dan dia tak boleh pulangkan duit ni, di kes ni akan dibawa sampai kepada mahsyar. Bila sampai kepada mahsyar, akan ditebus dosa-dosa harta menipu ini dengan pahala dia. Ini Nabi sebut, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat, ini Nabi sebut ni, fa in faniyat min hasanatihi qabla an yuqda ma alayhi akhadha min khatayahum fatrihat alayhi fatriha fi an-nar. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, ketika mana kira bicara di pada mahsyar nanti melibatkan dosa sesama manusia, maka akan diambil pahala sembahyang, akan diambil pahala puasa, akan diambil pahala haji, akan diambil pahala zikir, akan diambil pahala baca Quran, diagihkan kepada manusia yang pernah dia lakukan dosa. Sebab dia tak sempat taubat di dunia, maka dia agih-agih pahala kebaikan dia. Dan Nabi sebut, fa in faniyat min hasanatihi qabla an yuqda ma alaihi, jika sekiranya sudah habis semua pahala amal kebaikannya tetapi belum boleh dapat menebus dosa sesama manusia, maka apa berlaku kepadanya? Dia akan memikul dosa-dosa orang lain. Jadi 150,000 orang nak tebus dengan pahala, satu hal. Kalau tak cukup, habis dosa orang ni pula, dia kena pikul. Fatriha finnar. Dan kata Nabi, akhirnya dia dicampak ke neraka jahanam. Sebab tu ramai kita, minta maaf lah saya sebut, duk jaga sembahyang, duk jaga puasa, duk jaga zikir, duk jaga baca Quran, tapi hubungan dengan manusia kita tak jaga. Masalah tu amal ibadah kita, amal soleh kita akan menjadi isu di akhirat nanti. Ini peringatan kepada kita, jangan nak main-main dosa dengan manusia. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, apa kata beliau? Aku membawa 70 dosa, tapi dosa itu dosa dengan Allah. Lebih baik daripada aku membawa satu dosa, tapi dosa dengan manusia. Aku datang menghadap Allah membawa 70 dosa, tapi dosa itu semua dosa dengan Allah. Lebih baik daripada aku menghadap Allah
Satu saja dosa aku bawa, tapi dosa dengan manusia. Dahsyatnya dosa dengan manusia. Dahsyat. Allahu Akbar. Ini kerana apalah saya bagi tahu contoh macam mana. Okey, ni bak pelaburan banyak betul. Ni melabur emas 400 juta rugi. Banyaklah duit rakyat Malaysia ni sebenarnya. Ini baru satu skim. Setiap skim tu pula 100 juta, 200 juta, 100 juta, 200 juta. Ramai orang sebenarnya terlibat dengan pelaburan yang akhirnya merana mereka. Baik tuan-tuan, maukah anda minum air yang dalam ada 12% arak? Memang kita tak akan minum. Kita sensitif dengan arak? Oh, sensitif dengan arak. Tak boleh. Maukah anda makan kek yang dalamnya ada 20% babi? Oh, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Memang kita sensitif lah. Lagilah kalau buat babi. Oh, tak boleh. Dengar pun tak boleh, Ustaz. Kalau boleh Ustaz jangan sebut babi, sebut bab. Kan? Maukah anda makan harta hasil pelaburan dalamnya ada 20% riba? Yang ni okey, boleh. Kan? Sedangkan dosa riba lebih dahsyat daripada arak. Dosa riba lebih dahsyat daripada babi. Tapi kita diketengahkan dalam masyarakat kita, orang tua-tua dulu pun, arak dengan babi ni lebih dahsyat daripada arak, daripada riba. Hakikatnya kalau kita baca kitab-kitab yang ada, hatta amaran Al-Quran tentang riba, jauh dosa riba lebih dahsyat daripada babi dan juga arak. Maqam dosa riba, kedudukan dosa besar, semua dosa besar. Bukan saya nak kata boleh minum arak lah Ustaz, dosa besar ringan sikit. Dia tak adalah begitu. Semuanya dosa besar. Cuma kadang-kadang kita diasuh, dididik, dibudayakan bahawa arak dan babi itu besar dan jijik kedudukannya. Hakikatnya kita nak bagi kepada masyarakat bukan saja macam tu, arak dan babi, malah riba juga jijik dan juga dahsyat kedudukan pada pandangan agama Islam. Dan ini yang kita nak kena tanam dalam masyarakat supaya mereka juga membenci riba sebagaimana mereka membenci arak dan mereka juga membenci babi. Jadi itu yang nak kena pasak. Bukan masalah sikit, bukan masalah banyak. Dosa riba ni sangat-sangat. Kita dah bincang itu dosa riba. Yang paling ringan pun seperti berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling ringan, dirhamur riba ya'kulur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zaniyah. Itu hadis Nabi tentang dosa riba lebih dahsyat daripada 36 kali berzina. Yang paling ringan seperti berzina dengan ibu atau ayah sendiri. Jadi ini kita nak kena tanam dalam masyarakat. Walaupun sikit riba, jangan main-main, kerana ancaman dan juga ugutan Allah dan Rasulnya sangat dahsyat tentang riba. Baik, ini kita bincang dapat sumber-sumber harta. Ini proses bagaimana kita mengumpulkan harta, cari ilmu, cari harta, belajar harta, simpan harta, lindung harta, labur harta, suci harta dan bahagikan harta. Jadi kita dah ada belajar apa yang kita ada, sikit sebanyak ni lambat. Bahagi harta pun dah ada, kita sentuh. Suci harta belum lagi kita sentuh. Pelaburan kita nak sentuh. Lindung harta kita pun tak sentuh lagi. Bak simpanan, bak belanja, bak pendapatan, masih lagi kita duk bincang bak ilmu-ilmu. Tapi kita tak cari ilmu dulu, kita cari harta dulu. Lepas cari harta baru cari ilmu. Lepas tu baru kelang kabut lah. Dia sepatutnya concurrent lah. Ilmu pun kita cari, harta pun kita cari. Jadi ilmu pula pecah dua. Ilmu dunia untuk cari harta, saya lebih cari harta. Yang kedua, cari harta tentang berdasarkan ilmu akhirat, berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Nak cari harta halal sajalah, jangan nak cari harta haram. Sebab tu orang rumah pesan banyak kali kat suami pun tak apa. Bang, keluar rumah ni
tolong cari rezeki halal saja untuk saya dan anak-anak kita. Pesan kat suami, keluar je, bang, ingat bang, cari rezeki halal saja untuk saya dan anak-anak. Sebab pada tu kadang-kadang kita diuji. Orang hulu sana, orang hulu sini, bawah meja, tepi meja, atas meja. Kan? Belakang meja pun ada. Jadi kita teringat pesan orang rumah kita, kita teringat ilmu-ilmu kita pelajari. Jangan sesekali kita terlibat dengan harta-harta haram. Baik, tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ni isu dia, saya melabur emas secara internet atau beli emas bayar ansur-ansur, apakah dibenarkan? Ini kita dah mengaji tu kan. Dosa riba dalam jual beli emas. Ingat tak? Atau labur emas. Ingat ke tak ingat ni? Ke jemaah lain ni? Baru bulan lepas kita mengaji bagaimana riba dalam jual beli emas. Jadi ramai orang melabur emas secara internet, secara online, dan juga orang beli emas secara ansur-ansur. Ini salah satu benda yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Orang kata tak ada apa tu, tak ada riba. Betulkah tak ada riba? Kita dah mengaji. Saya tak ulang lah. Kalau dah ulang haji kita berkerut dah. Sudahlah. Haji ingat dah, betul. Emas ada dua jenis, emas hulli dengan emas ghairu hulli, iaitu emas perhiasan dengan emas bukan perhiasan. Fatwa di Malaysia, emas perhiasan boleh dibeli secara tunai, boleh dibeli secara ansur-ansur, dan boleh dibeli secara dan boleh di trade in. Emas perhiasan Malaysia, sebenarnya fatwa Malaysia membenarkan emas perhiasan dibeli secara tunai, itu biasa orang beli. Dibeli secara ansur-ansur, ini pun biasa berlaku di Malaysia. Tapi fatwa Malaysia membenarkan. Dan emas perhiasan di Malaysia boleh di trade in, boleh. Sebab fatwa Malaysia tidak menganggap emas perhiasan sebagai barang ribawi. Tapi fatwa luar pada Malaysia, semua emas perhiasan adalah barang ribawi. Emas yang solid tu juga barang ribawi, emas perhiasan juga adalah barang ribawi. Kalau fatwa luar pada Malaysia. Jadi fatwa luar pada Malaysia, semua jenis emas wajib dibeli secara cash. Dan kalau kita nak trade in emas, kalau berdasarkan fatwa luar pada Malaysia, kita jual dulu emas kat tangan kita, ambil cash, baru kita pergi beli emas tersebut. Kalau fatwa luar pada Malaysia. Kalau fatwa Malaysia, tak ada isu lah untuk emas perhiasan. Tapi kalau emas yang solid, jongkong tu, gold bar tu, fatwa Malaysia pun sama saja. Tidak boleh di trade in dan tidak boleh dibeli secara ansur-ansur. Sebab tu kalau kita nak melabur emas, kita tengok juga kualiti emas tu. Kualiti emas tu. Jika gold bar tu 99.99, lepas tu dia bagi tahu kat kita, tak apa, tuan melabur aja, beli emas ni 5,000 dengan berapa gram, dia cakap 5,000, dan tuan-tuan boleh bayar ansur-ansur lah. Harga emas ni naik nanti tuan-tuan jual. Kita dah tengok dah emas tu solid gold 99.99, dan dia kata tuan-tuan boleh bayar ansur-ansur, confirm riba. Confirm riba. Itu ilmu sangat penting tu. Itu nak mengaji ilmu tu. Kita, bagus juga skim ni. Boleh beli emas yang solid tu ansur-ansur. Apa salahnya? Tapi kita tak ada ilmu, maka kita kata, baguslah skim ni. Kan? Emas solid, gold, kita boleh beli ansur-ansur dengan 5,000, dengan 10,000 nilai emas. Jadi, bukan tak boleh beli. Beli secara tu tunai. Kalau solid gold. Kalau emas perhiasan, tak ada isu lah fatwa di Malaysia boleh di trade in dan boleh dibeli secara ansur-ansur. Simpan atau labur duit di FD, macam mana Ustaz, ramai orang terlibat. Okey, fixed deposit memang confirm riba. Kita sebut FD tu. Semalam saya ceramah, 2 hari lepas saya ceramah di Jalan Kuching tu, Masjid Muhammadiyah tu. Ada seorang jemaah tanya, kata, Ustaz, saya buka current account konvensional, bank konvensional, dan normally dia orang tak bayar apa-apa. Tak bayar apa-apa, tak ada dividen, tak ada interest, tak ada apa, zero. Jadi dikira dosa juga ke Ustaz? Sebab bila kita buka account buat bisnes, kadang-kadang tak ada pulangan pada kita. So dia tak ada berlaku riba lah, sebab tak ada return in term of interest ataupun dividen.
Jadi riba juga. Saya kata sama ada dibayar interest atau tidak dibayar interest, bila mana kita letak duit dalam sistem konvensional, automatically kita sebenarnya membenarkan duit kita digunakan oleh sistem konvensional untuk bisnes-bisnes mereka. Sebab duit kita akan di-rolling, akan digunakan pakai untuk bisnes. Jadi automatically kita membantu sistem konvensional dan kita bersubhat dalam dosa. Jadi apa cara sekalipun, walaupun duit kita tak dibayar apa-apa pulangan, tapi kita park duit kita dalam sistem konvensional, wajib kita tutup dan wajib kita tukar kepada sistem Islam. Walaupun tak bayar apa-apa, jadi kita dikira sebagai membantu ke arah kemaksiatan. Dan Quran sebut wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sesekali kamu bertolong-tolong dalam kemaksiatan dan dalam kemungkaran. Jangan sesekali kamu menghulurkan bantuan, hulurkan pertolongan yang melibatkan kemaksiatan, yang melibatkan kemungkaran. Walaupun kita nampak macam letak duit aja, tapi sebenarnya indirectly kita membantu sistem konvensional dalam urus niaga mereka. Baik, melabur koperasi, saya dah sebut dah, koperasi pinjaman kredit. Hati-hati kalau pinjaman kredit. Kalau koperasi menawarkan pinjaman kredit dan kita ahli koperasi, hati-hatilah, sebab dia memang riba. Kecuali koperasi itu menawarkan sistem pembiayaan mengikut Islam. Jadi kita ahli koperasi akan terima dividen, insya-Allah dividen itu patut syariah. Tapi kalau koperasi itu menawarkan pinjam meminjam, lending and borrowing, kita ahli koperasi, dividen yang dibayar itu mungkin berpaksikan daripada lebihan riba. Skim cepat kaya, saya dah sebut dah tadi tuan-tuan, bukan masalah scam. Masalah saya nak bagi tahu, fatwa di Malaysia memang selama-lamanya yang ada mengharamkan skim cepat kaya. Tak ada di Malaysia ni skim cepat kaya yang halal, tidak ada. Tak payahlah kita nak tipu orang. Ni ada penasihat syariah lah, ustaz tu dah tengok lah, ni pelajar ni dah tengok, pelajar agama yang jurusan PhD dah tengok, ini datuk masuk, ini datin masuk, itu Tan Sri masuk, ini ustaz selebriti pun dah tengok. Kita kadang-kadang menggunakan kaedah macam ni, akhirnya orang terpedaya. Ustaz tu pun masuk, oh Tan Sri ni pun masuk, oh datuk ni pun masuk, takkan mereka tak tahu kita pun masuk. Pernah orang beritahu saya ada satu skim tu, dia kata ini pelajar tahfiz dah tengok, skim ni memang patut syariah. Saya tanya dia, pelajar tahfiz yang tengok? Yalah, dia bidang hafal Quran, tapi dia bukan bidang muamalat, dia bukan bidang syariah. Kenapa duk jaja pelajar tahfiz dah tengok? Faham tak pelajar tahfiz tu dalam bab muamalat? Faham tak belajar tahfiz tu dalam bab syariah? Yang kita duk jaja, ini tahfiz dah tengok, pelajar tahfiz sendiri kata okey tak ada masalah. Sampai begitu dijajanya. Jadi orang dengar tahfiz, kalau belajar tahfiz, orang tahfiz pun kata okey lah ni. Masalah tu, masalah dalam masyarakat kita ni macam tu lah. Baik, saya melabur SSB, ni isu besar juga. Sampai sekarang lagi orang masih persoalkan. Cuma saya bagi tahu tuan-tuan, ada tiga lah fatwa yang ada. Pertama harus, kedua harus bersyarat, yang ketiga tidak harus. Jadi terserah pada tuan-tuan, nak melabur ASB, ASN menggunakan fatwa mana? Fatwa haruskah, fatwa harus bersyaраtkah, atau fatwa tidak harus? Jadi tepuk dada, tanya iman. Kalau nak melabur juga, tuan-tuan nak mengambil pendekatan harus, ambillah fatwa negeri yang kata harus, laburlah. Tapi kalau tuan-tuan nak melabur juga, tapi hati duk main, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, ambillah harus bersyarat. Harus bersyarat bermaksud dividen yang dibayar ada certain percentage daripada dividen kita kena sucikan. Kita tak boleh ambil semua dividen. Jadi hati kita duk main was-was, nak melabur juga sebab pulangan pun ada. Daripada letak duit tempat yang tak ada pulangan, nak melabur juga. Tapi hati tu boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Jadi ambil pendekatan harus bersyarat, ambil dividen, bila dapat dividen certain portion nak kena dibersihkan. Macam mana nak tengok portion berapa banyak halal haram? Tuan-tuan pergi website Permodalan Nasional Berhad lah. Dalam website
Pembangunan Nasional Berhad, dia akan bagi tahu dalam laporan kewangan dia banyak mana setiap tahun portfolio haram yang dia terlibat. Tuan-tuan boleh tengok, it is a public document. Tuan-tuan boleh tengok kat situ tahun 2019 banyak mana, tahun 2020 banyak mana, dan kita ambil perkataan harus bersyarat. Katakanlah kita cek dia punya laporan kewangan dia untuk tahun tersebut 20% dilaburkan dalam portfolio haram. Jadi daripada dividen katakanlah 1,000, maka RM200 hendaklah dibersihkan. Itu kita ambil pendapat harus bersyarat. Satu lagi, dok main waswah boleh tak boleh, tak payahlah bola. Kalau dok main kata tak boleh kot kan, ambil pendapat. Itu aja saya nak kedengar. Yang detail nanti kita akan bincang bab ASNSP saja. Saham amanah patuh syariah, tuan-tuan boleh pergi ke Securities Commission lah, di mana saya nak melabur saham amanah unit trust, dan saya nak tahu mana patut mana tak patuh syariah. Tuan-tuan pergi website Securities Commission, tuan-tuan klik kat situ Syariah Approved List. Dekat website Securities Commission tu, di bawah Islamic Capital Market, pasaran modal Islam, di situ ada satu alamat, satu kolom tentang senarai saham amanah patuh syariah atau tidak. Jadi tuan-tuan nak melabur, boleh double check sendiri. Ada tak saham A ni, ada tak saham B ni, ada tak saham C ni, ada dekat Suruhanjaya Security. Saya dijanji untuk tetap dalam pelaburan. Ini isu besar. Kita sukalah mana-mana pelaburan, untung tu dijamin, untung tu dijanji. Dalam Islam, mana-mana pelaburan tidak boleh dijamin untung dan tidak boleh dijanji untung tetap. Ingat dalam Islam, mana-mana pelaburan sekalipun tidak boleh dijamin untung dan tidak boleh dijanji untung tetap. Tapi kalau dia kata indicative rate, tahu indicative rate, kadar indikatif, berdasarkan track record investment yang ada, pelaburan yang ada. Contoh kita melabur, kita pun tanya dia, agak-agak lah kalau saya letak 100,000 ni, berapa pulangan yang biasa di pelaburan tuan ni akan dapat? Dia kata berdasarkan track record kita, pelaburan ni mungkin akan dibayar 3%, ada kalanya dibayar 4%, ada dibayar 5%. Tengok kepada performance investment ni lah. Jadi disebut macam tu. Dia tak bagi satu fixed rate, fixed return, itu tak apa. Dia hanya sekadar indikatif. Jadi kita pun mungkin 3%, mungkin 4%, mungkin 5%. Sebab tu kita pergi kepada pelbagai Islam pun yang ada kadar rate tu ada bintang, ada bintang, ada orang apa? Macam proviso ditunjuk kat situ, ada bintang tu. Kat bawah tu tulis situ kadar yang ditunjukkan adalah kadar indikatif, bukan kadar sebenar. Kalau kita bukan Islam, dekat dia notis tu dia akan sebut kat situ, kadar yang dipamerkan adalah kadar indikatif, bukan kadar sebenar. Sebab ia tertakluk kepada performance sebenar pada tahun semasa. Jadi apa yang kita boleh tahu kepada masyarakat, apa yang berlaku ni based on track record, itu dibenarkan dalam Islam, dikira sebagai indicative rate. Ramai yang main forex, ni satu hal lagi saya dah sebut dah, forex trading, forex online memang tak boleh. Nanti kita akan bincang semua ni satu-satu bab pelaburan, termasuk bab forex trading, forex online, di mana boleh, di mana tak boleh, termasuk juga cryptocurrency, wang kripto dan Bitcoin juga kita akan bincang. Mana yang kata boleh, mana yang kata tak boleh, apa sebab kata boleh, apa sebab tak kata boleh, kata tak boleh. Kemudian saya terlibat dengan pelaburan haram, apa yang sudah lakukan, bagaimana keuntungan yang dapat. Kita pernah terjebak dengan pelaburan haram dan kita pernah dapat dah untung. Habis itu macam mana kita nak taubat? Ini kita nak kena ambil hirau. Pernahlah kita dulu tersalah langkah, orang dah ajak-ajak melabur, kita pun masuk juga melabur. Lepas tu pernahlah dapat merasa pulangan 3-4 bulan, dapatlah ustaz dalam 10,000, 20,000. Lepas tu tak nak melabur dah ustaz, saya keluarkan semua duit tu, tak melabur. Kemudian hari ni dengan ceramah pagi ni nak kena bersih pula. Habis tu yang 20,000 yang saya makan 5 tahun dulu tu macam mana ustaz? Saya pernah terlibat dengan pelaburan haram, jadi pernah dapat keuntungan dulu, pernah merasa lah ustaz 5 tahun dulu, sekarang dah berhenti tak buat dah. Jadi keuntungan yang dulu tu macam mana nak buat? 20,000, 30,000 yang kita pernah dapat. Macam mana nak bersihkan, macam mana nak taubat harta-harta haram yang pernah kita rasa ataupun pernah kita dapat.
Baik tuan-tuan, ini larangan pemilikan harta haram macam biasalah. Baik, ini rukun kepada pelaporan. Nak melapor pun dia ada rukun je. Macam semayang ada rukun, pelaporan pun ada rukun je. Kita langgar rukun ni, tak sah pelaporan lah. Kita langgar rukun semayang, tak sah semayang lah. Ini dalam bab ibadah ni dia bukan, tak ada toleransi lah. Dalam bab muamalah adalah toleransi dia. Tapi dalam bab ibadah dia ada rukun, ada syarat dia. Langgar rukun, langgar syarat, habis hak kita. Baik, tak apalah saya dengar harap-harap tidaklah, harap-harap tidak. Sebab tu kita tengok ada satu kes di Bukit Jelutong tu, kan? Ingat bulan Ramadan tahun bila tu? Imam tertinggal satu ayat kan? Satu jemaah kena qada habis salat Isyak. Dia buat declaration kan? Pengumuman, barang siapa yang hadir solat Isyak berjemaah pada tarikh sekian-sekian, pada waktu sekian-sekian, di masjid sekian-sekian, di mana imam tertinggal satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Macam mana imam tu boleh tertinggal dan jemaah tak perasan? Seorang-ramai jemaah. Jadi semua hendaklah mengqada kan, solat Isyak pada malam tersebut. Macam ni bekuk dah je. Baik, yang pertama sumber modal. Jadi kita nak melabur, bukan kita nak kita ya, bukan penting ada modal. Yang penting sumber modal tu. Duit yang kita ada ni nak melabur berapa ni? 50,000, 100,000, 1 juta. Daripada mana duit tu? Itu kita nak kena pasti dulu. Duit judi ke? Oh, kita menang judi 100,000. Mari kita masuk sikit pelaporan patuh syariah. Asal duit tu. Duit tipu, duit harta pusaka. Mak ngayah mati dapat harta pusaka 200,000, mari kita melabur dan hartanah. Tapi duit harta pusaka tu duit tipu asalnya. Tipu adik-beradik, tipu anak beranak. Sumber harta tu. Sebab harta tu akan membiak-biak. Nanti kita akan belajar nanti di akhir, nanti ada satu slide saya akan tunjuk kedudukan harta yang membiak-biak daripada sumber haram. Bagaimana kita ni? Ada pendapat 4 mazhab. Boleh ambil tak harta yang membiak-biak daripada harta haram, sumber harta haram? Contoh kita merompak duit orang, contoh merompak duit orang dan kita masuk pelaburan. Pelaburan tu patuh syariah. Tapi asalnya duit rompak. Macam mana kedudukan harta ini dikembangkan dengan sumber harta yang haram? Ini isu yang sangat besar. Saya pernah ceramah di Masjid Jamik Kuala Lumpur. Yang ni main forex. Ada seorang jemaah tu main forex, trading forex online. Dia kata, Ustaz, saya ni banyak kali dah dengar forex, trading forex online ni haram. Tapi saya memang suka main forex dia. Sebab untung Ustaz, untung, banyak untung dia. Dalam akaun saya disebut, dari akaun saya sekarang ni untuk saya rolling tu adalah 2 juta dia kata sekarang ni, 2 juta. Untuk rolling main forex 2 juta. Dia Haji nak tanya apa? Dia tanya individu lah, saya nak balik dia keluar. Dia kata macam ni, Ustaz, untung forex ni, forex online ni, saya beli 4 biji rumah. Dan 4 biji rumah ni semuanya saya berikan kepada anak-anak saya. Sahkah rumah yang saya beli itu dan saya hibahkan, hadiahkan kepada anak-anak saya 4 biji rumah? Sahkah Ustaz? Boleh kah? Tapi saya pastilah daripada keuntungan forex, sharing forex online. Kedudukan rumah tu macam mana Ustaz? Macam mana je? Maknanya anak kira okey lah, boleh dapat rumah tu. Itu yang kita nak bincang. Sebab sumber itu sumber haram. Itu ada 4 mazhab, pendapatnya memang tak sama. Tapi daripada 4 mazhab ni dikonklusikan bahawa tidak boleh diambil.
dan tidak boleh dibuat perkara halal daripada sembah haram. Dia panggil apa? Purpose does not justify the mean, kan? Walaupun nampak baik purpose tu tujuan tu kan, tapi cara tu kan. Yang kedua yang kena tahu, rukun dalam bab pelaburan adalah untung rugi. Jangan kita dalam bab pelaburan tak pasti kedudukan untung rugi. Nak kena jelas untung dan rugi. Mula-mula pelaburan lagi, dan untung rugi dibuat dalam bentuk ratio, bukan dalam bentuk kadar tetap. Bagaimana kita bincang sebelum pada ni lah, sama ada 70-30, 80-20, 50-50, 60-40. Kalau boleh dan terbaik, kalau kita mengaji bab pelaburan ni, ditentukan pelaburan, keuntungan dan kerugian dalam bentuk ratio. Itu lebih baik daripada kita bagi rate, hatta indikatif rate pun kadang-kadang tak tepat. Jadi dalam bentuk ratio lebih baik. Contoh, okey, pelaburan ni kita sama-sama letak modal. Tuan Haji letak 100,000, saya letak 100,000. Untung macam mana nak bagi? Kita bagi 50-50 lah. Okey, setuju. Macam tu. Kalau rugi macam mana? Rugi pun 50-50 lah. Okey, setuju. Macam tu. Jadi put a proper agreement, black and white, dari segi PSR, profit sharing ratio 50-50, dan satu lagi LSR, loss sharing ratio, juga 50-50. Boleh. Ataupun Tuan Haji, saya letak 80%, katalah investment 100,000, saya letak 80,000, Tuan Haji letak 20,000 aja. Berapa PSR kita? Oh, saya letak sikit je 20,000, Tuan letak banyak 80,000. Tuan ambil lebih sikit lah. Tuan 60%, saya ambil 40%. Ratio tidak semestinya sama dengan modal untuk profit sharing. Ratio mutual consent daripada pelabur. Berapa? Tetapi LSR, loss sharing ratio, mesti based on capital contribution. Saya ulangi sekali lagi. PSR, profit sharing ratio, dia adalah mutual consent. Dia tak kisah banyak mana modal kita letak. Mutual consent both party. Tetapi kalau LSR, loss sharing ratio, dia mesti berdasarkan capital contribution. Kalau 50-50, LSR 50-50. Kalau 80-20, LSR 80-20. Kalau 70-30, LSR 70-30. Tapi kalau PSR, profit sharing ratio, mutual consent. Dia tak akan tengok berapa modal. Itu kaedah dalam pelaburan. Jadi biasanya kita cadangkan yang terbaik, yang terselamat adalah menggunakan ratio. Sebab kalau untung 10,000, 70-30. Jadi seorang 3,000, seorang 7,000, betul tak? Kalau untung bulan tu 100,000, tu yang ni dapat 30,000, yang tu dapat 70,000. Betul? Itu keadaannya. Bayangkanlah kalau kita fix return. Dia fix return kat kita, contoh dalam bentuk figure. Saya akan bayar tak pada tuan-tuan, untuk pelaburan ni 2,000 saya akan bayar, 3,000 setiap bulan, 3,000. Bulan tu kalau untung 5,000, kita dapat 3,000, dia dapat 2,000. Okeylah. Kalau bulan berikutnya dia untung 10,000, kita dapat 3,000, dia dapat 7,000. Betul tak? Kalau dalam bentuk figure. Bulan berikutnya dia untung 100,000, kita 3,000, dia 97,000. Sebab tu Islam melihat ratio is the best. Itu dah je. Cantik ke Islam? Cantik Islam ni. Kalau fixed return selama-lama, itu kalau untung. Kalau rugi, yang melabur tu rugi, dia kata akan bayar kita 3,000 sebulan. Kat bulan pertama untung 10,000, tak apalah, dia 7, kita 3. Bulan kedua rugi, tak ada profit, dia tetap kena bayar 3,000. Dia sendiri defisit. Dan bulan berikutnya tak ada untung, dia tetap kena bayar 3,000, dia sendiri defisit. Jadi Islam kata ratio. Ada untung, agih. Tak ada untung, tengok berapa ratio rugi. Tetap kongsi juga rugi. Tak adalah menanggung seorang. Nampak? Dan yang ketiga, yang paling penting adalah aktiviti pelaburan.
Yang khilaf tentang ASNSP ni, di mana duit dilaporkan lah, itu je. Kita nak, bila kita sebagai pelabur, kita nak kena tahu duit saya ni mana dilaporkan. Yang tu sistem konvensional, insurans konvensional tu haram-haram tu. Tuan-tuan, kenapa salah satu sebab insurans konvensional haram? Sebab di mana premium kita itu dilaporkan. Yang kita duk bayar premium kita dalam insurans konvensional, pernah tak kita investigate, kita siasat mana duit kita dilaporkan? Dan ia rukun dalam pelaporan, ia rukun, wajib kita tahu ke mana duit kita dilaporkan. Ni tak saya ada duit, lepas tu you make profit lah. Macam mana buat profit? It's up to you. Oh kawan ni ikut ayah, follow you. Hari kita tak, dia pun ikut dan lah. Yang kita nak untung, tapi hakikatnya di mana dilaporkan, ini masalah tuan-tuan. Jadi pelaporan ni banyak, melabur dalam bank, melabur dalam koperasi, melabur tabung haji. Tabung haji ni tak ada isu lah. Melabur tabung haji, alhamdulillah, buat masa ni tak ada isu. Semua pelaburan tabung haji patuh syariah. Melabur dalam takaful dan insurans, ni saya sebut tadi, yang halal ajalah takaful. Takaful ni tuan-tuan, kenapa kita kena ambil takaful? Kadang-kadang sistem dia tu sangat baik. Kadang-kadang ada 3. Pertama, saving dalam takaful, yang kita tak bayar premium. Pertama ada saving, yang kedua ada protection, yang ketiga ada investment. Sebab tu bila kita ambil takaful, tuan-tuan kena tengok at least 3 ni ada sekali. Saving ni pun dia ada daripada portion premium kita tu, protection pun dia ada bila berlaku apa-apa, yang ketiga investment pun ada. Jadi dana kita tetap berkembang. Jadi ambil takaful, tengok 3 ni. Dan bila kita ada saving, certain operator takaful ni, dia membenarkan kita keluar bila-bila masa je duit, as long as dia ada minimum threshold yang kita kena tinggal. Yang lain tu kita boleh keluarkan duit di bawah saving approach. Saya suka takaful yang macam ni, sebab dia 3 dalam 1. Daripada kita menyimpan certain tempat tu, hanya simpanan saja, protection pun tak ada, investment pun tak ada. Tapi kalau kita ambil takaful, ketiga-tiga sekali ada. Savings pun ada, protection pun ada, investment pun ada. Jadi tuan-tuan nak kena pilih ajalah takaful mana yang tuan-tuan nak ambil. Tapi ketiga-tiga ni ada. Malah dia ada tambahan lagi. Kadang-kadang dia bagi badal haji, certain takaful. Kadang-kadang dia bagi khairat kematian, dia tambah lagi. Kemudian duit kita digunakan untuk infak dan sedekah di bawah akad tabarruk. Melabur saham amanah, melabur emas, melabur property, melabur equity, melabur EPF. EPF ni saya banyak kali nak sebut lah. Ni pun nak kena sebut sekali lagi. Daripada data yang kita ada, hanya 1 juta pencarum yang baru tukar kepada EPF patuh syariah. Daripada jumlah pencarum saya difahamkan 14 juta seluruh Malaysia. Yang Muslim, pencarum Muslim yang mengucap 2 kalimah syahadah, data yang ada adalah 9 juta. Daripada 9 juta tu, yang baru convert to EPF-I atau KWSP patuh syariah, yang baru tukar hanya 1 juta. 8 juta lagi tidak tukar kepada yang patuh syariah. Duit inilah yang nak makan ni masa pencing. Duit inilah yang nak makan ni masa bersara. Duit inilah yang nak makan ni lepas bekerja. Duk bisinglah kita tak cukup untuk bersara. Sekarang ni banyak isu bila nak keluar ke EPF, I citra lah, I kasih lah, I sina lah, I love you lah, macam-macam I lah. Tapi isu paling besarnya conversion kepada Islami EPF ni. Orang tak irau. Ini saya sangat risau sebab bila kita bersara dan kita boleh keluar duit umur 50, umur 55, duit kita ni bercampur aduk habis dengan interest base. Dan data yang kita ada sangat tinggi portfolio haram tu. Orang argue dengan saya, Ustaz, kenapa kita tak convert? Sebab dividen yang dibayar untuk konvensional lebih tinggi, Ustaz, berbanding dividen yang dibayar untuk patuh syariah. Sebab tu kita orang tak convert kepada EPF patuh syariah, sebab dividen dia bayar tinggi. Betul tak, Ji? Betul tak? Tinggi ke rendah ke boleh ke ambil? Bukan masalah tinggi, bukan masalah rendah.
benda tu haram tetap haram. Kalau Islam yang patut syariah ni, walaupun rendah sikit aja, tapi kita boleh ambil 100%. Yang tu walaupun tinggi, tapi dividen tu haram, memang tak boleh ambil juga. Saya tak faham kadang-kadang dengan pemikiran tentang halal dan haram. Kita boleh compromise, sedangkan halal haram ni bukan benda yang boleh kita compromise. Ingat prinsip halal haram ni menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, gugur kalimah syahadah. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, gugur kalimah syahadah. Dia tak boleh main-main. Tak apalah ustaz, sikit aja. Bukan masalah sikit, bukan masalah. Kalau kita menghalalkan apa yang Allah haramkan, gugur kalimah syahadah kita. Kan mengaji kan? Atau berapa belah perkara yang menggugurkan kalimah syahadah? Ngaji tak ngaji? Tak ngaji? Saya ingat ustaz. Melabur dalam zakat, infak dan sedekah, melabur dalam MLM. MLM ni ada patut syariah, ada tak patut syariah. Hari nak kena tengok jenis MLM. Jadi nanti orang kata, ustaz kata MLM tak boleh. Bukan. Yang tak boleh skim cepat kaya. Itu confirm. MLM ada boleh, ada yang tak boleh. Cuma nak kena tengok macam mana structure dia, modus operandi dia, business flow dia, business proses dia, baru kita boleh justify halal ke haram. Bismillah. Tuan-tuan, ni semua kita akan pergi satu-satu ni. Itu saya kata ada 15, lebih kurang 3 15 investment. Ni semua ni kita akan pergi satu-satu. Ini secara umum saja. Ini website Suruhanjaya Security. Tuan boleh klik kat sini lah untuk cek saham amanah. Dekat sini juga tuan-tuan boleh tahu bagaimana nak cuci saham kita yang telah haram, ataupun kita terlibat dengan saham haram. Dia bagi garis panduan juga macam mana nak cuci. Di sini ada. Semua ada. Dan ada 7 benda besar dalam Suruhanjaya Security. Ini declare dengan jelas. Riba tak boleh, judi tak boleh, barang tidak halal tak boleh, insurans tak boleh, hiburan tak boleh, tembakau tak boleh. Saya nak cakap macam mana tuan-tuan? Semua tobacco base company tak boleh kita melabur kat situ. Jadi rokoknya halal ke haram? Haram lah rokok. Sebab fatwa yang ada pun dalam Suruhanjaya Security, semua tobacco base company kita tak boleh pun melabur dalam tu. Sepatutnya yang keluar daripada tobacco, production dia, rokok pun sama lah, kan? Tapi ada orang kata rokok lain. Rokok dia bukan haram ustaz, habis tu dia haram jadah. Betul. Baik, alhamdulillah dah hampir 7.40. Isu itu je saya nak bagi tahu, dan insya-Allah next kita akan masuk satu-satu. Pelaburan forex, pelaburan bitcoin, pelaburan skim cepat kaya, pelaburan ASB, pelaburan koperasi. Satu-satu kita akan tengok supaya tuan-tuan dapat faham bagaimana Islam menetapkan garis panduan bila mana kita nak melabur. Ada soalan? Ya. Kalau kita ada duit, kita bukan pinjam tapi diambil orang. Okey. Okey. Duit itu dipulang lepas 20 tahun. Okey. Adakah pemulangan itu mesti nilai yang sama atau nilai dia kena berbeza? Okey. Duit kita diambil orang tu bukan dipinjam. Diambil orang. Macam-macam keadaan ambil lah. Kadang-kadang ambil cara yang betul, ambil cara yang salah. Soalannya selepas 20 tahun baru dia pulangkan duit tersebut. Pulangan duit tersebut mesti nilai yang diambil ketika mana 20 tahun dulu kah, atau diambil dengan nilai sekarang? Kalau duit nilai sekarang memang jatuh gedebuk lah. Dalam Islam mesti dipulangkan sama saja nilainya sebagaimana waktu diambil lah. Kalau 20 tahun dulu ambil 10,000 dan dibayar sekarang ni tahun yang ke-20 juga 10,000 juga dibayar. Sama saja. Macam orang buat wasiat lah. Kalau ayah mati, duit dalam tabung haji ayah tu, ayah wasiatkan kepada kamu, kamu akan dapat lebih kurang 100,000. Masa dia hidup, dia wasiat macam tu. Bila dia mati, duit dalam tabung haji dia ada RM10 je.
Lah, ayah kata 5 tahun dulu aku akan dapat 100,000. Sekarang ni bila ayah mati aku tengok muka kawan ada RM10. Habis tu macam mana? Dalam bab wasiat dia tak kira 100,000, dia kira RM10. RM10 je lah. Itu. Soalan lain? Beli motor dengan Aeon kredit. Betul, ini isu besar juga. Saya pun heran kenapa kita tak ada syarikat Muslim, Melayu Muslim yang buat vendor atau supplier motosikal ni. Sebab kaedah jual beli motosikal ni, kalau kita tengok yang dibuat oleh, yang disebut oleh tuan Aeon kredit ni, kaedah beli motosikal ada dua. Pertama, akad jual beli motor tu sendiri. Motor tu sendiri sebagai subject matter. Motor tu, iaitu motor, kata harga motor dia beli 5,000, dia jual kita 10,000. Modal 5,000 dia tak cakap, dia jual kita, okey, motosikal ini saya jual dengan harga 10,000 dan dibayar ansur-ansur selama 5 tahun. Kita pun setuju. Itu satu metod. Metod yang kedua, motosikal ni saya jual dengan harga 10,000. Tetapi 10,000 tu tuan pinjam duit daripada saya, lepas tu bayar secara interest. So saya difahamkan Aeon kredit menggunakan metod yang kedua. Itu subject matter bukan menggunakan motor, tapi pinjaman, lending and borrowing. Betul kan? Dan Aeon kredit based on yang kita tahulah, maklumat kita dapat, memang ia tidak patuh syariah. Sepatutnya dia straightforward aja tu. Motosikal itulah subjek matter. Untuk jual dan beli memang patuh syariah. Sebab tu saya cadangkan kepada anak-anak Melayu, usahawan yang ada, orang kaya yang ada, tolong buat satu sistem jual beli motosikal patuh syariah. Kesian anak-anak muda kita, kesian orang bekerja nak beli motosikal terpaksa terlibat dengan interest based system. Sedangkan sistem tu sangat mudah. Beli 5,000, jual 10,000, beli 10,000, jual 20,000. Big bike kan? Big bike, beli 30,000, jual 100,000. Sebab jual belinya menggunakan subject matter, maka patuh syariah lah, tak ada isu. Tapi sistem yang ada tetap menggunakan konsep lending and borrowing, dan kita terlibat dengan riba. Tak ada pasal-pasal. Motor tu satu keperluan, tapi sistem yang ada tidak membantu umat Islam. Itu saya cadangkan mana yang ada duit, yang boleh kumpul, buat satu syarikat, Masjid Abu Bakar As-Siddiq Motorcycle Service. Masjid kita yang beli motosikal, buat bisnes motosikal. Mari anak-anak muda, ni masjid buat satu showroom kat bawah, pilih motosikal mana, akad jual beli motosikal ni lah, bayar ansur-ansur. Tak ada masalah, selesai. Baik tuan-tuan. Lain? Tak ada. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita berhenti sini saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, pelihara harta-harta kita, dan berkati hidup kita dunia dan akhirat. Panjang umur, kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa masalah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.